Hai Siti. Hai Assalamualaikum. Tap-tap screen dan share-share korang. Salam Jonathan Nonis. Hi everyone. Tap-tap screen dulu dan share-share dulu. Seronok nampak wacana sinar tadi terbaik. Waalaikumsalam. Hai Dato' Epa Masam. Jahatlah korang ni. Aku lawak dia. Tapi the part that she laughed when Faizal saying dia apa Faizal cakap dia tak bersetuju dan dia kata kenyataan mak badak is something like macam tak boleh diterima pakai. She laugh and dia cara ketawa itu menandakan seseorang itu koyak dan she's depending on the crowd to support whatever she's saying and yalah. Okay, sebelum tu tap-tap sikit, saya nak membicarakan berkenaan dengan Himpunan Selamatkan Malaysia. Thank you Ain, semoga murah rezeki, dilimpahi kesihatan yang baik selalu. Well, I'm glad bukan aku yang duduk di situ, sebab saya ni bukan seperti yang korang tahu, aku ni bukan jenis yang penyabar. Aku ni bukan jenis yang boleh macam saya ni seorang yang cepat panas, dan I'm glad that I'm not there to macam in that situation. Aku mungkin akan keluar api nanti yang diulas dia tak nak lah, biarlah ikut dia lah macam mana tu kan. Berkenaan dengan itu, well, dia mengatakan antara 2 darjat patutlah gelap. Baru nampak. Berkenaan dengan katanya 2 darjat. Satu tu tidak, hari ni tak pakai eyeliner. 2 darjat dan satu tu Imam Mustaqim itu tidak dibela kerana dia tidak ada peguam dan sebagainya. Iswadi Moni berbeza sebab dia ada peguam dan sebagainya. Well, kita tahu di dalam Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional khususnya, peguam-peguam pro bono ni, memang ramai. Jadi tak ada masalah sebenarnya kalau kita tak aniaya lah. Kalau kita sendiri dah hina sultan macam tu secara terang lagi bersuluh kan. Kau tak ada apa-apa, kau nak pergi hina sultan buat apa? Siapa yang nak terima kes kau kalau kau sengaja melakukan perkara tersebut dan dalam masa yang sama kau telah mengaku salah. Untuk bicara apa lagi, kenalah hukuman yang ditetapkan oleh kau. Kan? Okay, mungkin you are saying, saya tak tahu, kalau saya tahu saya akan bantu dia dan sebagainya. Fine. Sekarang kau dah tahu, kenapa tak bantu? 10k tu buatlah crowdfund, tolonglah dia bayar. Kalau dia tak dapat bayar RM10,000 dalam masa yang ditetapkan, dia akan dikenakan tambahan 3 bulan lagi penjara. Jadi tapi terima kasih Faizal kerana anda mengatakan Epa Masam tu. Sekejap aku nak tengok dia ada live tak. Tak ada, tak sampai rumah lagi kot. Nampak Wan Hussein pun tak ada live lagi. Kalau dah ada live, bolehlah kita invite untuk kita ada yang masa saya tengok tu, ada orang yang katakan saya ni, dia tak datang sebab dia pakai filter. Okay, saya cuba tak pakai filter. Mana? Tak lawa lah. Kalau tak pakai filter tak lawa lah. Tengok muka tak pakai filter, buruk kan? Muka tak pakai filter, nampak tak? Buruk kan? Muka tak pakai filter kan? Jadi tak elok lah kan? Jadi pakai filter lah, elok sikit bagi orang tengok menarik sikit. Dengan tak nak, biarlah saya senang aja muka saya walaupun saya tak make up kan? Walaupun saya tak make up muka saya ni, tapi saya akan tengok, kalau saya tak make up, muka saya akan nampak, malam-malam ni make up buat apa kan? Pakai lipstick sudahlah, nampak macam make up juga. Okey lah. So kita pakai filter nak bagi nampak elok. Jangan dengki sangat walaupun sekalian. Sebab aku tak pakai muka orang lain, aku pakai muka aku. Walaupun aku letak filter elok sikit. Menyampah. Apalah menyampah. Janganlah menyampah sangat.
Eloklah sikit daripada tadi tu. Daripada macam muka tak sudah. Thank you Kasam. Ratu Epa Masam. Tak baiklah. Epa Masam. Macam mana Epa Masam? Oh, dah tak jadi nangka dah. Jadi Epa lah pula. Epa Masam. Okay. Hai semua. Tap screen dan share. Tap screen dan share korang. Baik, jom kita ulas mengenai isu inilah. Okey, ada satu posting yang dibuat ini oleh famous juga dia ni, Nurul Muhammad Yusof nama dia. Okey, dia tulis apa dekat posting dia? Dia tulis, pada muka Zahid Hamidi pada muka DAP. Sebelum ni aku ada tulis PH UMNO akan dapat majoriti 2/3 atau 148 kerusi parlimen kalau menang kat Pulai. Bila 2/3 ni DAP boleh buat pindaan perlembagaan untuk pindah perkara 1/3 iaitu Islam sebagai agama rasmi, jadi dia boleh laksana agama agenda negara sekular dia. DAP juga boleh pindah peruntukan yang menjamin hak istimewa orang Melayu untuk laksana Malaysia dia. PH UMNO dan DAP syok dengan 2/3 ni, tiba-tiba budak umum keluar daripada blok kerajaan. Dia tulis macam tu. Lepas tu, walaupun muda dah buat keputusan sebab Zahid Hamidi dilepaskan DNAA Yayasan Kebudi, tapi kesan dia adalah beberapa lagi. Okey, kat bawah. Okey, lepas tu, bila Mamat ni ditegur, yang bernama Nurul Muhammad Yusof ni ditegur, thank you Ashraf. Okey, dia tulis pula macam ni, walaupun muda buat keputusan ini sebab Zahid Hamidi dilepaskan DNAA oleh Yayasan Akal Budi, tapi kesan dia sangat besar. Jadi sekarang kita boleh tarik nafas lega. Paling kurang kerajaan dah tak ada 2/3. DAP dah tak boleh laksana negara sekular dan Malaysia. Nampak tak dia edit dekat situ. Lepas tu dia kata lagi, korang bayangkan DAP sanggup backup kes rasuah dan salah guna kuasa Zahid Hamidi walaupun bercangkar dengan Perisi Adil Perjuangan. Zahid Hamidi pula terpaksa backup Lingua sebab nak mengarut dia ni. Nampak tak? Perbezaan masa dia sebelum dan selepas yang aku baca tadi dan selepas dia dah edit. Okey, aku tunjukkan. Aku buka belakang punya kamera Okey, yang ni sebelum yang di-viral di TikTok dan juga sebelum lah. Ini posting dia. Dia tak boleh lama, nanti dia marah pula. Dia sempat ditegur, dia dah beritahu 2/3. Okey lah, kerajaan dah tak ada 2/3. DAP tak boleh laksana negara sekolah Malaysia apa-apa semualah. Dia macam berlapik sikit lah kan, Nurul Islam Muhammad Yusof ni. Alright, apa yang aku nak sampaikan di sini, kenapa aku tunjukkan posting daripada beliau itu, kenapa khususnya, okey, inilah yang kita katakan, bila dia viral di satu media masa, social media, sebab dia dah kantoi memfitnah sebenarnya. Ada seorang GPN yang menyebarkan fitnah yang amat dahsyat. Orang yang aku tunjukkan tadi posting dia, bila dia menyebarkan fitnah bahawa DAP nak pindah perlembagaan, thank you Awi, membabitkan nama agama Islam. Dan sebenarnya 2/3 atau tiada DAP tak boleh pergi ke arah tu. Salah satu sebab utama ialah 5 perkara yang mana jika parlimen nak dipindah, kena hadap dulu Majlis Saja Raja. Salah satunya Islam. Majlis Saja Raja tak akan benarkan. Itu asasnya. Dan katakanlah memang DAP gila nak pindah sangat, bukan sahaja dia akan berdepan dengan adun atau MP yang beragama Islam daripada parti dia sendiri, dia juga berdepan dengan calon-calon atau MP-MP yang beragama Islam dari PH dan juga BN. Betul tak? Jadi dia kena berdepan dengan MP-MP beragama Islam bersama-sama dalam gabungan kerajaan perpaduan itu sendiri. Dia kena lalui TPM, dia kena lalu Perdana Menteri. Itu semua. PM pula kena lalui semua 222 MP dalam tu. Dalam tu majoriti umat Islam. Kau nak kena, kan, aku tak nak sebut lah. Tapi kita nak pergi ke arah usul sahaja dah begitu complicated. Belum lagi kita nak bincang, belum lagi kita nak bawa ke speaker. Lepas tu bahas. Nak buat usul saja pun tak lepas. Sebab DAP tak berdiri sendiri sebagai 147 MP dalam parlimen. Dia pegang tangan parti lain bersama-sama dalam parlimen itu. Lagi kau nak merentan atau nak meroyan pasal pindaan.
Bodoh betul orang yang nak percaya dekat kau ni. Tapi walaupun percaya juga. Ni nak bagi tahu, pilihan raya diadakan setiap 5 tahun. Seperti mana kau boleh meminda kepada sekular, seperti itu kau boleh pindah balik kepada Islam. Bezanya hal ini memang tak akan berlaku sebab bukan sahaja tak akan lepas di peringkat MRR, iaitu Majlis Raja-Raja, nak ke peringkat buat usul pun tak boleh berlaku kerana DAP dan semua parti-parti kat Malaysia ni tahu PRU 5 tahun sekali. Diorang tak akan bunuh diri sendiri. Itu belum lagi kau bincang pasal perlu kelulusan Majlis Raja-Raja dan sembang pasal perlembagaan secara basic. Apa yang telah dipinda, repinda, boleh di-repinda, maknanya boleh dipinda balik. Dan jika babitkan Islam memang tak akan lepas. Kita semua pun aku tak rasa nak bawa usul tu pun tak akan lepas. Kerana itulah perlembagaan mengatakan kau nak pindah, kau kena tukar dulu sistem raja berperlembagaan. Kau rasa raja-raja tu akan sign dan hapuskan monarki? Di mana akal kau masa semua dan walau ni percaya pada benda bodoh macam tu? Okey, Sepas Kantoi, Mamat ni Sepas Kantoi, dia edit post dia. Dia edit sebab orang tegur post dia memberi gambaran yang sangatlah salah, berbau fitnah, misleading dan bukan fakta. Dan macam biasa, geng-geng ni memang dia kona baring lah kan. Sekarang ni post dia dah viral dekat TikTok. Dekat TikTok dah jadi bahan fitnah dan memberikan gambaran yang salah terhadap kerajaan. Komen-komen duk bayangkan nasib, baiklah tak jadi pindah kepada sekular. Syed Saddiq jadi hero sebab halang pindaan itu. What the hell? Konon Syed Saddiq, kamu telah melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara, bla 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 bla. Bayangkan segenggam pasir yang dia baling dekat periuk nasi orang tu, dia tak berjaya nak kutip semula. Samalah kalau aku ada dalam wawancara tadi, aku akan katakan fitnah yang telah bertaburan, kau tak boleh nak kutip semula debu-debu yang bertaburan tu sebab kau tak nampak ke mana dia pergi. Kau tak nampak fitnah itu melata ke mana, telah masuk dalam otak siapa, telah mendoktrin otak siapa. Kau tak nampak semua tu. Kita ni jika dapat polis ke atas dia akan kata apa? Dia akan kata kita ni dia akan kata kita koyak lah. Tapi apa tanggungjawab dia untuk membetulkan fitnah tersebut? You cannot fix fitnah yang kau telah buat, yang telah melata, yang telah disebarkan ramai orang. Kita ada Tuhan yang sama. Kau buat orang, kau akan kena balik satu hari nanti. Kau fitnah DAP, kau akan dapat balik fitnah itu. Tak kira lah kita ni bangsa apa, agama apa, Muslim atau tidak, berasal daripada negara mana, jantina ni apa. Kau tak boleh fitnah sesiapa pun, semua tu berdosa, betul tak? Tak semestinya, kalau fitnah orang Islam je berdosa. Tak semestinya. Jadi banyak kali dah kan kita sebut, PHBN bukan kerajaan yang sempurna, betul. Datuk Seri Anwar juga tak perfect sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi ada keputusan yang terpaksa dibuat oleh seorang Perdana Menteri demi menjaga kemaslahatan. Sebab itu pun yang diungkapkan oleh Presiden PAS, demi menjaga kemaslahatan. Dia kan kadang-kadang kita ni terpaksa buat unpopular decision. Contohnya macam KWSP tak dibenarkan dikeluarkan secara bersasar kerana itu akan membuatkan inflasi naik. Dan juga itu akan membuatkan kita miskin di masa hadapan nanti. Dah tak ada duit dah dalam KWSP tu, kita tak akan dapat jumlah yang sama at least dalam masa 10 tahun. Kan? Kau jangan trigger pada sentimen kaum dan agama. Ia salah. Orang bukan Islam dan orang bukan Melayu di negara kita ni menghormati agama Islam, menghormati orang Melayu. DAP begitu dan demikianlah juga dengan parti-parti lain. Segelintir, kadang-kadang dia adalah seorang dua yang segelintir yang buat hal, tapi secara asasnya majoriti sama mereka menerima dan memahaminya dengan baik. Sekarang ni even UMNO pun mengakui DAP hari ni tak sama dengan DAP yang dulu. Yang sekarang ni diketuai, yang di-lead oleh Anthony Loke is macam a very different DAP than
back then lah. Boleh dikatakan begitulah. Okay, dan dia orang ni yang aku pelik dan aku rasa meluat adalah mereka menganggap si Syed Saddiq ni sebagai hero. Tapi pada pandangan aku, Syed Saddiq akan dikenang sebagai seorang pengkhianat. Itu juga kata daripada pensyarah sains politik di Universiti Sains Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi. Dia kata tindakan Syed Saddiq itu akan dikenang sebagai menikam kerajaan kerana keputusan yang mengakibatkan kerajaan hilang majoriti 2/3 di Parlimen. And rakyat, khususnya orang Muar, we remember Syed Saddiq as a MP yang telah you in the position dalam kerajaan, tapi kau sengaja keluar daripada kerajaan, itu adalah kerja bodoh. Tak ada orang yang dia duduk kerajaan tiba-tiba dia keluar kononnya paling prinsip. Perlu diingat bahawa kemenangan Syed Saddiq di Muar adalah atas ihsan sokongan pengundi PH. Jadi dengan tindakannya itu, masa depan beliau dan muda di dalam politik akan menjadi sukar lah. Bayangkan orang-orang PH yang telah mengundi dia semasa PRU lepas, apa perasaan mereka? Thank you, Chia. Jadi, beliau akan dikenali sebagai pengkhianat di kalangan penyokong PH dan Barisan Nasional. Khususnya, bagaimana kalau beliau berkata Syed Saddiq berhak berbuat demikian? Dan dia ni, dia baru lagi dalam politik dan perjalanan dia masih panjang actually. Dan kita ni ada, kalau panjang umur, kita berada di sini, kita tak tahulah di platform apa, sama ada masih lagi di TikTok atau di platform lain. Mungkin kita ada peluang lagi nak mengkritik dia lah in the future. Tapi saya tak setuju dengan berkenaan dengan gambar Syed Saddiq yang tidur sambil angkat ketiak tu di viralkan, sebab janganlah korang mainkan isu personal untuk attack orang. I think itu adalah satu politik yang tak matang lah untuk korang ni attack secara peribadi. Okay. Dan Syahidan Kasim, Syahidan Kasim dia angkat Syed Saddiq lah. Dia ada kata Syed Saddiq ni hero rakyat Malaysia. Jadi bila aku baca petikan berita yang mengatakan Syahidan Kasim mengatakan begitu, aku rasa geli. Kenapa aku boleh kata aku geli? Sebab dari sebelum ini lagi bertanding di kerusi yang PH boleh menang sebab nak pecahkan undi PH dan PN beri peluang. Dan untuk isu DNA Zahid ni, dia kecohkan. Apa isu rakyat yang Syed Saddiq ni dapat selesaikan sebenarnya? Selepas dia yang terpaling lantang untuk undi 18 ni, selepas anak muda yang undi 18 ni dapat mengundi, dia tak ada pun yang guide anak muda untuk buat kelas macam kelas berkenaan dengan demokrasi, kelas politik atau sebagainya. Tak ada. Ada kita nampak Syed Saddiq ni buat satu kelas ataupun keluar dekat TikTok, geng-geng muda khususnya bagi penerangan tentang apa itu demokrasi, apa itu politik kepada anak muda. Tak nampak pun, saya tak nampak. Kan? Jadi itu semua kita lihat mereka sengaja kecohkan. Dan saya nak tanya dalam kes Zahid ni, berapa banyak duit rakyat yang terlibat? Berapa banyak duit rakyat yang terlibat? Itu semua duit yayasan milik Zahid sendiri. Aku tak kata tak salah, tapi Mahyadin, Hamzah, Wan Saiful dan lain-lain membabitkan dana duit rakyat juga kan. Malangnya masa kes Mahyadin lepas dan bebas, sikit pun Saddiq ni tak bunyi masa Abah Cirit tu. Padahal kes Abah Cirit tu 100% babitkan wang rakyat. Sebab tu aku kata, thank you Tio, Saddiq ni bukan hero rakyat, dia hero atuk. Dia hero atuk yang menyusup di dalam Pakatan Harapan. Kononnya dia nafikan, dulu dia tak nak join Perikatan Nasional walaupun dia diseru supaya buat demikian. Dia ni dipujuk, dia ni diumpan macam-macam, dia still nak duduk di bahagian Pakatan Harapan. Sebab kalau kau join Perikatan Nasional muda dan juga Syed Saddiq, kau takkan dapat peluang yang sama di Johor. Kau tak akan menang di Johor dengan tiket Perikatan Nasional, wahai Syed Saddiq. Jadi orang buta pun boleh nampak Syed Saddiq ni boneka siapa. Matlamat dia cuma nak meruntuhkan kerajaan ini dan buat jalan untuk kau kembali.
Aku tak tahulah atuk kau ke, anak atuk kau ke, kan. Dia sendiri pun ada beberapa kes mahkamah nak cakap soal integriti. Padahal dia sendiri pun penyakau juga. Macam adalah Kuali tu dia berbangga, dia ni berkilat-kilat. Tetapi rupanya dekat bawah tu hitam juga. Kan, macam Kuali kutuk cerek hitam. Pasal cerek tu hitam. Tapi Kuali tu pun hitam juga. Dia macam itulah lebih kurang, kan. Okey. Silakan, hidup muda, tak ada masalah. So, 5 kes Syed Saddiq. Siasatan pendakwaan. Pertama, pecah amanah. Dana armada bersatu RM1 juta. Salah guna kuasa. Sumbangan 1.2 juta untuk kempen pilihan raya PRU14. Pengubahan wang haram RM100K. Pecah amanah dana armada RM600,537. Duit RM4,652,152 dalam akaun bank disita oleh SPRM melibatkan penyalahgunaan dana YPC yang diterima daripada Kementerian Belia dan Sukan dan pejabat Perdana Menteri PMO. Dia nak sangat kita duduk ratik berkenaan dengan kes dia. Jadi, well, if you start to nyalakan api serangan terhadap PMX, wahai Saddiq Sigaraga, kau kena sedialah terima segala kecaman dan juga attack terhadap kau juga. Jadi okay, enough of him. Sedikitlah saya nak sentuh berkenaan himpunan di Sogo tu. Kita tahu sebab Datuk Ayub Khan dah mengatakan jika tiada permohonan, polis akan ambil tindakan. Dan penganjur dan peserta gerakan Selamatkan Malaysia yang dirancang di hadapan Kompleks Sogo di Ibu Negara pada Sabtu mungkin berhadapan dengan tindakan undang-undang. Katanya Datuk Ayub Khan kata pihak yang ingin menganjurkan sebarang perhimpunan perlu membuat permohonan mengikut prosedur di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dalam tempoh 5 hari sebelum acara. Okey, hari ni hari Selasa. Esok hari Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari. Kalau kemarin dia buatlah kemarin. Hari ni Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari. Jadi at least Datuk Ayub Khan kata kemarin lah. At least kemarin dah tutup dah macam limit dah. Dah memang tak boleh pergi dah. Kemarin paling lewat. Jadi hari terakhir untuk membuat permohonan iaitu kemarin. Sepatutnya 5 hari. Tapi kalau aku kira macam 5 hari betul lah. Rabu, Khamis, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Betul lah 5 hari. Okey, jadi beliau berkata demikian kepada pemberita. Kemarin lah. Kita semua tengok dan saya dah mainkan audio berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Ayub Khan, Datuk Ayub Khan tersebut. Dan dia menegaskan saya polis penganjur juga turut perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik premis dan PBT. Sebab dia kan orang berniaga, korang nak buat himpunan. Jadi himpunan itu akan mengganggu perniagaan di tempat tersebut lah. Selain itu mestilah tak ada bantahan daripada masyarakat sekitar untuk korang tu buat buat perhimpunan dekat situ, kan. Jadi itulah sedikit lah. Sebab ketua polis dah beri amaran. Okey. Fadli Syahri adalah orang yang penggerak utama lah yang aku nampak. Dia menyuruh pakai baju putih, bawa bendera Malaysia di hari sambutan Hari Malaysia. Okey. Nak buat perhimpunan boleh saja, tapi dalam banyak-banyak hari kenapa nak cemarkan sambutan Hari Malaysia walaupun lainlah buat himpunan hari sambutan Hari Malaysia, kau sama-sama sambut Hari Malaysia tapi version walaupun. Okey, kau buat dekat Padang Mebok tapi version walaupun seluruh Malaysia. Tak ada masalah, kan? Kenapa nak cemarkan Hari Malaysia? Jadi nak selamatkan apa? Siapa yang tak selamat? Nak tarik hati pengundi. Tunjukkan yang korang ni pandai buat kerja. Bukan korang pandai tunggang agama, kaum. Tunggang isu. Bukan begitu. Adalah tanggungjawab kita semua untuk menyatu padukan rakyat. Terutamanya Hari Malaysia ni. Hari tertubuhnya Malaysia itu. Terutamanya hari yang bersejarah ini.
Kan? Kenapa pula nak pecah belahkan kita pada hari yang mulia, hari yang bersejarah ini? Tak habis-habis nak berpolitik, sudah-sudah lah kan? Tapi nak sangatlah nampak sekarang ni. Dan aku nak beritahu di sini, implikasi himpunan tidak berimpak positif kepada Malaysia langsung. Tajuk Selamatkan Malaysia tu luas. Saya merasakan rakyat tidak faham apa tujuan himpunan ini lebih daripada tujuan populis ahli politik yang meneruskan impak gelombang mereka cipta atau gelombang yang mereka tunggang. Rata-rata saya tanya orang kebanyakan yang lebih nak tanyalah pendapat dia tentang himpunan Selamatkan Malaysia ni. Mereka sebenarnya lebih pentingkan masa untuk bekerja dan bersama dengan keluarga jika ada kelapangan lah daripada mereka nak pergi berhimpun untuk something yang tak jelas. Sebab apa? Sebab tiada keperluan yang mendesak. Sebab himpunan ini tak apa KPI dan kejayaannya. Untuk apa yang nak dilakukan? Kalau kita nak katakan bersih itu bertujuan untuk satu pilihan raya yang adil. Untuk kita ni desak SPR untuk wujudkan satu sistem pilihan raya yang lebih adil. Bersih itu sendiri, kita turun ke jalanan untuk kita ni nak pilihan raya yang adil. Nak supaya mengenai undi pos, mengenai dakwat kekal, mengenai nombor siri dan sebagainya. Itu matlamat bersih. Jadi himpunan ini apa KPI ni? Apa penanda arasnya? Dan mengapa ianya timbul selepas keputusan PRK Simpang Jeram dan Pulai? Kenapa? Sekejap gatal. Nak garu. Selepas majoriti rakyat di Johor menolak mereka untuk bertapak di bumi Johor, kenapa tiba-tiba korang nak buat satu himpunan Selamatkan Malaysia? Sebelum PRK Pulai, PRK Simpang Jeram, Malaysia selamat je. Lepas dah kalah 2-0, tiba-tiba Malaysia tak selamat. Dia nak selamatkan Malaysia. Tentang mana yang tak selamat? Adakah Malaysia yang tak selamat atau korang yang tak selamat? Bila korang menyedari masyarakat Johor, penduduk Johor telah menolak mentah-mentah korang ni. Jikalau nak ditunjukkan bahawa PMX gagal, boleh tunggu pembentangan bajet lah. Sekejap lagi kita tunggu pembentangan bajet. Mak Jagon boleh bentang bajet alternatif. Boleh bahas secara ilmiah. Betul tak? Jadi bertanggungjawatan penganjur sehingga semalam belum menghantar permohonan permit kepada PDRM. Gaji dua pemimpin muda utama PN tetap berjalan. Gaji Fadli Syahari berjalan. Gaji si Mak Jagon ni berjalan. Korang yang datang daripada Pantai Timur, korang yang datang daripada Kedah, daripada Perlis, kena cuti berniaga. Korang kena travel, korang kena bayar tol, korang kena bayar hotel, minyak, makan. Ni pemimpin-pemimpin PAS, PPBM ni, diorang ni dibayar gaji oleh pembayar cukai. Siapa pembayar cukai? Rakyat. Walaupun ada yang tidur je dalam dewan tu. Okey lah, why not? Tak kisah mana lokasinya. Kalau nak buat sangat, apa salahnya buat depan bus stand Kota Baru? Apa salahnya buat depan terminal bas Kota Baru? Aku rasa lebih menarik. Lebih lapang lagi. Tak perlu orang Pantai Timur jauh-jauh nak main. Apa salahnya? Itu meningkatkan ekonomi rakyat Kelantan. Kalau buat depan bus stand Kota Baru, nanti ramai orang akan cari kedai makan, cari hotel, cari homestay. Kenapa tak buat dekat Kelantan? Kenapa kau perlu buat dekat Bukit Bintang? Bukit Bintang tu kan liberal. Ada orang joget-joget kat situ. Tak boleh, air tak ada. Dia pun takut air tak ada Okey. Itu lawak tu, lawak. Okey, siapa nak naik silalah request. Nak sambung membalun.
Jadi aku rasa personally lah, diri aku ni aku rasa tindakan undang-undang perlu diambil terhadap Ketua Pemuda Kelantan dan Perikatan Nasional yang berniat menggugat keharmonian sejagat. Bayangkan pada 31 Ogos yang lepas, dia cipta logo kemerdekaan meraban untuk 4 negeri pembangkang. Kau bayangkan. Lepas tu 16 September, himpunan mengarut gerakan Selamatkan Malaysia. Apa yang bangang sangat buat-buat ni? Nak angkat sumpah gagal nak menang PRN 60, gagal nak menang PRK 20, kalah telur ayam. Lala nak buat himpunan Selamatkan Malaysia pula. Malaysia jadi tak selamat untuk siapa? Untuk dia lah kot. Betul tak? So aku nak tengoklah berapa ramai yang join. Dan dalam masa yang sama lah, kita nampak terang pemuda PN menganjurkan himpunan perarakan Selamatkan Malaysia susulan keputusan melepas tanpa bebas kononnya. Dia nak isukan maknanya perkara berkenaan dengan DNAA Zahid ni lah. Tapi teruk sangat ke negara sampai nak buat himpunan atas nama Gerakan Selamatkan Malaysia. Dan ia jadi kempen jelajah ni. Dan gerakan ni seolah-olah nak beri gambaran bahawa negara dalam huru-hara dan tak selamat. Sedangkan pada hari sama, Yang di-Pertuan Agong baru saja bertitah meminta rakyat supaya menyokong kerajaan sedia ada bagi memastikan pembangunan dan kemajuan negeri dapat dijalankan dengan baik. Duduk baik-baik, aman damai, harmoni semuanya, kena sokong kerajaan. Ini senang hendak buat pembangunan kemajuan. Itu titah yang di-Pertuan Agong Baginda. Dia jelajah seluruh Borneo, dia jumpa rakyat dia. Untuk dia ni bagi kesedaran bahawa kita ni selamat, kita ni aman, kita ini makmur, kita ini harmoni. Ketika rakyat sedang bergembira dengan perkongsian kisah perjalanan kembara kenali Borneo oleh tuanku yang mulia Baginda yang di-Pertuan Agong, boleh pula pemuda PN ini buat himpunan gerakan untuk memberikan gambaran buruk situasi semasa negara. Kau bayangkan. Apa niat sebenarnya buat pada 16 September iaitu hari yang sama kita meraihkan Tarikh Keramat, lambang perpaduan bagi seluruh negara kita ni membentuk satu negara yang bernama Malaysia. Aku hairan betul lah. Apa masalahnya? Well, sejujurnya korang setuju tak bila aku katakan memang itu yang mereka nak? Memang dia nak polis ambil tindakan bila dia orang buat himpunan supaya senang nak tuduh kerajaan ni zalim dan takut kepada kebenaran lah kononnya. Cuba nak protect Zahid dan sebagainya. Hakikat yang mereka tak mohon pun permit yang disebut. Dia tak mohon pun permit. Mereka cuba nak bawa naratif kerajaan ini zalim dan penakut untuk perdayakan pengikut mereka serta sebahagian pengundi atas pagar. Aku marah ni merah mukanya, cik. Kalau tetap tak mohon permit, maka jelaslah Perikatan Nasional ni dia langgar undang-undang. Bolehkah rakyat percaya kepada satu parti, pada satu gagasan, kepada satu puak yang suka langgar undang-undang untuk bagi mereka ni takbir negara? Kita nak orang yang berpegang kepada perlembagaan, tapi kita sokong orang yang suka langgar undang-undang, suka cabar, suka hina raja. PMS dulu pun tak minta permit. Apa buktinya? PMS tak minta permit. Apa buktinya? Kamu ada bukti? Kamu ada bukti bersih tu tak minta permit? Cuba buktikan. Boleh tak? Jenis tak tahu apa ni, nak sembang saja hampa ni. Okey, silakan Ari. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Selamat salam April Masam. Okey, baik. Hari ni kita sembang pasal permit. Apa yang mereka cuba perjuangkan selamatkan Malaysia? Hampa lupa ke Tuan Guru Nur Musang
yang dia sendiri kata yang boleh selamatkan Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ha? Rasanya pemuda PAS tu, Fadli Sas nama dia. Padli yang nama dia tu. Fadli Syari. Rasanya sepatutnya tanya Tuan Guru Musang. Betul ke Tuan Guru Musang kata Anwar Ibrahim adalah orang yang paling sesuai selamatkan Malaysia? Jadi daripada segi situ, yang pasal perhimpunan ni tak relevan lah. Kita kena ingat pembentukan Malaysia adalah kalau nak tahu pasal Epal Masam, boleh tanya Abang Wan. Okey, aku invite Abang Wan. Sebab Abang Wan yang paling pandai describe Epal Masam tu apa. Aduh. Kelakar lah. Itu dulu tak sama. Aku tak tahu apa itu Epal Masam. Aku tak tahu. Panas. Apa itu Epal Masam, Abang Adam? Assalamualaikum. Apple Masam ni sekarang ni tengah trending ni. Rentetan daripada Bukan. Kalau kepala kuning kan dia duduk kutip Epal Masam. Epal Masam. rentetan daripada program yang sepatutnya yang ni pergi tadi. Nasib baik bukan aku kat situ. Ada yang tarik rambut kan. Aku ni panas kat dalam tu kan. Tiba Pandai. duduk sebelah pula. Pandai dia orang nak laga-lagakan kau dengan Ratu Cempedak. Kalau aku pergi tadi. Aduh. Jadi ada Lelaki dan perempuan tadi. ada satu naratif yang dibawa lah oleh panel tadi kan. Yang bestnya kita punya wakil saudara Mak Hussein dengan lawyer kita Faizal memang sangat cemerlang lah. Aduh. Betul ke Abang Dayuso dia kata Ratu Win, dia kata Win ke? Siapa yang cakap win tu? Adalah kat bawah ni dia komen Ratu Win tadi dia kata. Mungkin dia tengok persepsi lah angle mana. Kalau dari segi angle paling besar dia win lah. Orang lain kecil-kecil je. Daripada Ya, dari segi fizikal. ada orang ambil gambar dia dengan Faizal tu. Faizal muka dia memang aku nampak Faizal kan. Dia jeling dia. Faizal jeling dia semacam macam. Faizal pun boleh trigger seorang peguam yang dia, yelah peguam ni kita tahu kan Abang Dayus, so dia dah belajar cara untuk hide dia emotion, tahu tak? Sebab peguam ni dia dalam perbicaraan dia tak boleh tunjukkan emosi dia tau. Dia tak boleh tunjuk raut muka dia ataupun dia kena selindungkan lah emotion dia. Tapi dalam masa tadi atas pentas aku tengok memang Faizal menyampah betul lah aku tengok dengan dia. Yang dia ketawa terbahak-bahak tu bila Faizal nak berhujah, orang tengah bercakap, yang kau ketawa macam mengilai tu kenapa? Kenapa tu? Kan? Koyak. Koyak. Ketawa mengilai koyak nak cover line. Koyak lah tu. Bila saya tak setuju dengan apa yang dikata macam mengkritik lah Faizal, seolah mengkritik beliau. Dia boleh dia ketawa macam tu. Aku macam what? Seriously? Itu aku kata nasib baik lah. Aku sangat bersyukur kepada Allah aku tidak duduk di sebelah itu kalau tidak ada tragedi yang akan berlaku lah. Aduh. Tapi elok kau tak pergi yang ni. Sebab aku tengok Ratu Apple Masam ni, dia ni mental tau. Mental, aku tengok dia mental. Sebab apa aku cakap dia mental? Dia sendiri yang cakap dia turun naik mahkamah. Gila kau, kalau dah turun naik mahkamah apa semua tu dengan keadaan macam tu, mental babe. Mental tak kuat koyak kan. Aduh, itu satu lagi aku tengok apa tu, yalah, kesian juga sebenarnya dengan walaupun ni. Bayangkanlah sumber rujukan dia orang antara yang paling popular Ratu Apple Masam ni lah. Sumber rujukan dia orang ni pun tak ada fakta. Aku rasa kalau dia kena jerkah dengan moderator cakap, jangan tengok handphone. Aku rasa langsung dia tak boleh berujar. Sebab dia tak ada fakta. Aku pun tak tahu siapa yang supply graf-graf yang dia duk tunjuk kan. Sebab masa sementara tu dia duk scroll apa semua kan. Tengah menunggu jawapan daripada penyelamat dia kan. Mungkin daripada England ke London ke, kita tak tahu kan. Kan dia orang ni kilang fitnah banyak. Luar negara ada, dalam negara ada kan. Jadi
nilailah sendiri. Bagi aku anak-anak muda, nilailah sendiri kan, tengok kan, dan bandingkan. Lepas tu ada ramai cakap, even wife aku pun cakap yang ni, dia kata jauh beza dengan Yani kan. Yani kalau bercakap mesti ada fakta. Ini ke Ratu Naga? Dia kata, ini ke Ratu Naga? Wife abang duduk tengok kita live kan. Oh, dia biasa kan duduk dalam belang abang tu lah. Ya, dia buat kerja dia lah kan. Ambil tu telinga dengar lah. Terima kasih Pasal. Ada. Okay, silakan Fairul. Yani kalau kau fight dengan dia pun, aku rasa kau kalahkan dia 8 tiang lah. Aku nak tunjuk sesuatu. Sekejap inilah gambar. Okay, aku tunjuk. Ini gambar. Mana kamera belakang aku. Sekejap. Tengok muka aku bila tak ada filter. Tengok betapa buruknya. Sekejap. Aku pusing ke belakang. Ni, kau nampak? Aku tak tahulah. Menggambarkan 1001 perkataan yang boleh digambarkan betapa Faizal tak, nasib baik dia ambil angle depan. Kalau angle tepi, mungkin mana Faizal ni ya? Macam tu. Okeylah, dah lah. Kiranya Faizal boleh menyuruh kat belakang Ratu Masam ni lah. Tak, kenapa Apple Masam ni? Cuba bagi tahu sebenarnya apa benda ni? Orang sebelah dia saja boleh bagi tahu yang sebenarnya sebab apa yang terjadi di sebelah. Sebab depa berjiran masa tu. Dia dia menderita dan tertindas. Betul ke? Dia rasa menderita tu. Sebab tu dia nampak durian kat depan tu dia nampak enak. Dia kata lebih baik aku duduk dengan kawan-kawan ramai-ramai ni duri banyak. Daripada aku duduk dengan sebelahnya. Ina dia dekat situ dan dia kata Ina tu durian. Mungkin lah. Dah macam Mungkin aku lah. nampak bukan macam wacana tau tadi. Dia macam TikTok punya live yang macam dia macam bila tak menghormati yang sebenarnya dia lari naratif. Jam tu jam daripada tajuk awal. Jadi plan mereka memang plan untuk create naratif. Tengok seperti naratif kata OPR naik, harga barang ni naik, harga barang tu naik. Tapi no base in the tak ada base dalam fakta. Tak berdasarkan fakta. Bila orang berhujah berdasarkan fakta, dia berdasarkan persepsi. Persepsi itu tandanya nak create naratif. Jadi lagipun tajuk asal tu TikTokers. Kenapa back to itulah ini lompat jam banyak sangat. Jadi masa zaman moderator masa mula-mula tu aku dah mengantuk, aku kepenatan. Aku ni pergi sana pergi sini buat live, lepas tu duduk kemas rumah lah apa semua kan. Lepas tu aku rasa macam letih gila tau. Lepas solat tu memang aku akan ambil time lah untuk aku ni recharge balik untuk aku live malam ni. Kalau tak aku memang akan pengsan awal punya. Macam hari tu kan pukul 12 aku tak boleh nak pergi dah sebab aku tak rehat. Jadi hari aku kena rehat dulu. Jadi aku dah lah tidur sekejap dan setengah jam tadi. Bila aku bangun kan, tak habis lagi rupanya kan. Dan lah tengok yang ke belakang tu, yang tengah-tengah tu yang aku tertinggal tu. So tu yang aku tanya, apa relatednya Apple Masam tu? Macam tu. Kanlah. Apple Mas. Okey, Fairul. Bagi Fairul. Aku rumuskan senang je. Macam mana Walaun naik dalam room ni kan, dia bercakap